Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Usah Panik. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Usah Panik ini terdapat pada muka surat 63 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 1.3.1 bercerita dengan sebutan dan intonasi dan gaya yang sesuai. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat bercerita sebuah kisah mengenai usah panik dengan sebutan dan intonasi dan gaya yang sesuai. Kedua, mencatat 5 maklumat mengenai usah panik yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menyampaikan sebuah kisah mengenai usah panik dengan sebutan, intonasi dan gaya yang sesuai. Kedua, murid berjaya mencatat 5 maklumat mengenai usah panik yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk peta alir. Baiklah murid-murid, pernahkah murid-murid berhadapan dengan situasi seperti di sebelah ini? Ya, tentu ada murid-murid yang pernah mengalami ataupun yang sedang mengalami masalah seperti ini. Untuk pengetahuan murid-murid, masalah ini berlaku di kawasan perumahan iaitu rumah pangsa puri ataupun kondominium. Jadi di sini kita dapat lihat gambar yang pertama, adanya longgokan sampah. Mengapakah ada longgokan sampah di situ? Ya, tentunya penghuni ataupun orang yang tinggal di kawasan perumahan Pangsapuri itu mahu membawa sampah-sampah itu ke bawah. Dan sampah itu dilonggokkan kerana mereka tidak mampu untuk membawa sampah yang banyak itu menggunakan tangga. Dan mereka terpaksa tinggalkan di luar lift tersebut kerana berlakunya kerosakan lift. Oleh itu mereka hanya tinggalkanlah di luar lift tersebut. Perkara ini tidaklah bertanggungjawab. Dan hasilnya menjadikan tempat itu berbau busuk dan menjadi lebih kotor. Dan kita lihat gambar yang di bawah itu menunjukkan butang lift yang rosak akibat daripada tindakan seseorang yang tidak bertanggungjawab lah. Suka merosakkan ataupun menekan butang lift dengan terlalu kuat ataupun merosakkannya lah dengan menumbuknya pun boleh, sehinggalah butang lift itu termasuklah ke dalam bahagian tersebutlah, bahagian lift tersebut, dan menyebabkan orang ramai tidak dapat menggunakan lift tersebut. Dan hasilnya kita dapat lihat gambar yang ketiga di sebelah itu menyebabkan apa? Orang ramai berpusu-pusulah untuk menggunakan lift yang lagi satu yang elok. Lift yang rosak itu sudah pun dihadang dengan amaran bahaya. Dan sesiapa sahaja tidak boleh menggunakan lift yang rosak itu kerana boleh mendatangkan bahaya. Dan gambar yang terakhir di situ sangat kasihan ya, seorang kanak-kanak yang memimpin datuk ataupun ayahnya lah yang sakit ataupun yang tua di situ untuk menaiki tingkat atas. Dan perkara ini adalah disebabkan oleh lift yang rosak. Apabila rumah yang tinggi ini ataupun pangsapuri ini mengalami kerosakan lift, pastinya sesiapa sahaja perlu menggunakan tangga kalaulah rumah pangsapuri itu ada tingkat 30.
Bayangkan kalaulah murid-murid tinggal di tingkat 30 itu, apakah perasaan murid apabila hendak pergi ke sekolah dan pulang dari sekolah untuk naik semula ke tingkat atas? Tentu berasa penat dan letih, sakit kaki, stres, betul tak? Ya kan? Oleh itulah cikgu berpesan kepada sesiapa sahajalah, iaitu pengguna ataupun murid-murid yang tinggal ataupun yang berkunjung ke rumah pangsapuri ini, pastikan menjaga kemudahan awam, iaitu menggunakan lift yang disediakan dengan secara berhemah. Janganlah melakukan vandalisme ataupun kerosakan. Pastinya akan menyusahkan sesiapa sahaja yang mahu menggunakannya. Baiklah murid-murid, mari kita memahami dan menjelaskan gambar mengenai usah panik di sebelah ini. Baiklah murid-murid, kita akan lihat gambar yang pertama di situ, menunjukkan Encik Nazri dan juga anaknya Afifi serta beberapa orang di situ yang sedang berada di dalam lift. Kemudian, apakah yang terjadi? Berlakunya masalah pintu lift tidak dapat dibuka. Jadi, pastinya semua orang yang berada di dalam lift itu akan panik. Dan pada masa itu, Encik Nazri teringat larangan ataupun perkara yang tidak dibenarkan apabila berlakunya masalah ini. Jadi, apakah larangannya yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang yang terperangkap di dalam lift itu? Kita lihat yang pertama, melompat atau merosakkan peralatan di dalam lift. Maksudnya di sini, kita tidak bolehlah merosakkan apa-apa sahaja yang terdapat dalam lift tersebut, seperti menekan-nekan butang lift itu sehingga rosak. Punya geram, adalah setengah orang tu tumbuklah butang-butang lift tersebut, ataupun menyepak-nyepak pintu lift tersebut untuk membukanya lah. Perkara ini janganlah dilakukan ya murid-murid. Dan kita lihat gambar yang kedua itu, membuka pintu lift secara paksa. Maksudnya di sini orang yang terperangkap itu memaksa pintu itu dibuka. Jadi perkara ini tidak boleh dilakukan. Dan yang terakhir, memanjat keluar melalui siling lift. Maksudnya di sini orang yang terperangkap itu cuba untuk memanjat lift tersebut untuk menyelamatkan diri. Ini pun tidak boleh dilakukan. Faham ya murid-murid? Oleh itu kita lihat gambar yang pertama untuk kita menjelaskannya lagi di situ. Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid dengan menyediakan ayatnya di bawah itu. Oleh itu kita lihat sama-sama. Mereka memasuki lift lalu menekan butang lift yang bernombor 14. Sebabnya mereka ini hendak berjumpa dengan rakannya di aras 14 ataupun tingkat 14. Mestilah tekan nombor 14. Takkanlah tekan nombor 5. Kan? Tak logik lah kan? Dan kita lihat gambar yang kedua itu pun Cikgu Afan sudah membantu murid-murid dengan menyediakan ayat yang sesuai di situ. Tiba-tiba, pintu lift tidak boleh dibuka dan semua orang berasa panik. Encik Nazri teringat larangan sewaktu lift rosak. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami dan menjelaskan kedua-dua gambar ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat dan menjelaskan gambar yang ketiga pula di situ, iaitu Encik Nazri yang sedang membuat panggilan kecemasan dengan menggunakan butang kecemasan yang disediakan di dalam lift tersebut. Dan kita lihat gambar yang keempat itu, syukurlah ada pihak bomba yang membantu mereka yang terperangkap di dalam lift tersebut. Mereka berada dalam keadaan yang tenang apabila berada di dalam lift tersebut yang rosak. Dan akhir sekali,
Pihak bomba mengucapkan terima kasih kepada Encik Nazri yang bertindak bijak kerana tidak melakukan perkara yang dilarang seperti yang kita jelaskan tadi itulah. Tidak memanjat siling, tidak merosakkan apa-apa sahaja yang terdapat di dalam lift tersebut, tidak membuka lift secara paksa kan. Jadi pihak bomba amat memuji tindakan bijak Encik Nazri. Oleh itu kita lihat gambar yang ketiga semula untuk kita menjelaskan dengan menggunakan ayat yang sesuai. Di situ Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid. Jangan risau ya murid-murid, sangatlah mudah. Kita lihat sama-sama ya. Selepas itu, beliau menghubungi bilik kawalan dengan menggunakan panggilan kecemasan yang terdapat pada butang lift dan tidak panik lagi. Kita lihat gambar yang keempat. Kemudian, mereka duduk dan bertenang. Lalu, pintu lift berjaya dibuka oleh pihak bomba. Dan gambar yang terakhir ayatnya, akhirnya mereka selamat dan pihak bomba memuji kepada Encik Nazri dan bangga terhadap tindakannya. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami dan menjelaskan gambar yang ketiga, keempat dan juga yang kelima ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita sampaikan sebuah cerita mengenai usah panik dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, sekarang kita ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Usah Panik. Dan jangan risau murid-murid, Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid menyediakan teks petikan ataupun teks cerita mengenai usah panik tersebut. Jadinya, murid perlu menyampaikan cerita ini dengan penuh bersemangat dan juga menggunakan sebutan dan intonasi yang betul sewaktu bercerita. Baiklah murid-murid, mari ikut cikgu untuk menyampaikan cerita usah panik ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Pada suatu hari, Afifi mengikut Encik Nazri ke Wisma Kencana. Encik Nazri ingin berjumpa dengan rakannya di aras 14. Mereka memasuki lift lalu menekan butang lift yang bernombor 14. Tiba-tiba, pintu lift tidak boleh dibuka dan semua orang berasa panik. Encik Nazri teringat larangan sewaktu lift rosak. Selepas itu, beliau menghubungi bilik kawalan dengan menggunakan panggilan kecemasan yang terdapat pada butang lift dan tidak panik lagi. Kemudian, mereka duduk dan bertenang. Lalu, pintu lift berjaya dibuka oleh pihak bomba. Akhirnya, mereka selamat dan pihak bomba memuji kepada Encik Nazri dan bangga terhadap tindakannya. Kini tiba masanya murid catatkan cerita usah panik tadi ke dalam peta alir mengikut kronologi atau susunan berdasarkan jawapan yang disediakan di sebelah kiri. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, sekarang tugasan ini murid perlu siapkan, iaitu murid perlu catat semula maklumat berdasarkan cerita yang disampaikan tadi dengan susunan ataupun urutan maupun kronologi yang betul. Maksudnya di sini cikgu sudah menyediakan jawapan di sebelah kiri itu yang berwarna kuning. Murid hanya susun semula cerita tersebut mengikut urutan dalam bentuk peta alir yang di sebelah kanan itu. Jadinya di sini, apabila murid terlupa untuk mengingati semula urutan cerita, murid perlu rujuk semula dalam slide aktiviti yang kedua tadi, yang seorang murid perempuan yang sedang menyampaikan cerita tadi itulah, yang ada gambar tadi itu. Jadi, murid perlulah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi
dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.